Assalamualaikum. Sebelum ni saya pernah baca satu tulisan dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan yang bertajuk Tanggungjawab Sebuah Perkahwinan. Biasanya kalau kita baca tulisan mengenai perkahwinan, hubungan suami isteri, biasanya akan jumpa satu ayat Al-Quran, iaitu surah Ar-Rum, surah ke-30 dalam Al-Quran, ayat nombor 21, yang mana mengatakan bahawa objektif dijadikan pasangan daripada jenis kita sendiri ialah supaya kita merasa tentera. Maksudnya pasangan kita tu tujuannya untuk kita rasa bahagia, sejahtera dan tenteram. Dalam video kali ini saya nak senaraikan 4 ciri-ciri yang patut kita elakkan daripada menjadi pasangan hidup kita. Yang pertama ialah ciri yang patut kita elak, iaitu orang yang melampaui batas. Melampaui batas dari segala aspek, terutamanya dalam konflik. Sebabnya dalam satu hubungan, tak kiralah hubungan tu belum kahwin ataupun sudah, mesti akan ada konflik. Jadi bila sesuatu konflik tu berlaku, seorang itu tak boleh tangani konflik itu dengan baik, itu adalah tanda yang patut kita elakkan daripada jadi pasangan hidup kita. Contohnya bila kita gaduh sikit pun dah mula memaki hamun ataupun mula naik tangan nak pukul kita. Selain tu, contohnya pasangan yang memalukan diri kita ataupun menghina diri kita, keluarga kita atau anak-anak kita. Contohnya saya pernah baca dalam satu Facebook, Syekh Azmi, seorang aktivis sosial, beliau suka kongsi tentang masalah rumah tangga orang dalam konteks untuk memberi bantuan dan ada setengah kes yang mana suami menghina isterinya, campak makanan apa semua. Itu dikira sebagai orang yang melampaui batas. Apabila berlaku pertengkaran ke bergaduh ke dalam satu hubungan, memanglah kita akan ada tak puas hati ataupun tak serasi dalam sesuatu isu, tetapi itu bukanlah menjadi lesen untuk kita maki hamun, mencarut ataupun pukul ataupun tinggalkan terus tanpa berita, membuat sesuatu yang melampau batas. Dari segi Islam pula telah disebutkan banyak dalam ayat Quran, contohnya surah Al-Maidah ayat ke-87, larangan kita untuk bersikap melampaui batas. Orang melampaui batas ni Allah tak suka. Okey, ciri kedua yang patut kita elakkan daripada jadi pasangan hidup kita ialah orang yang pemalas. Sebab dalam dunia ni secara umumnya kita memang kena rajin, kita tak boleh jadi malas. Kalau kita tak dalam hubungan pun memang kita kena rajin pergi kerja, buat kerja, cari duit. Walaupun duit tu bukan segala-galanya, tapi kenalah ada duit untuk teruskan hidup. Oleh itu bila orang tu dia pemalas untuk jalankan tanggungjawab dia, dan kita pun nampaklah sebelum kita kahwin dengan dia, kita dah kenal dia, bolehlah kita slow-slow, perlahan-lahan tinggalkan hubungan ni. Boleh dielakkan daripada jadi pasangan kita. Ya, kita tak kahwin dengan dia, tapi secara perkenalan mestilah kita boleh agak, mesti kita tahu dia ni orang macam mana, rajin ke, malas ke, atau suka minta-minta. Contoh paling senang kita nak uji dia ialah dia ni jenis meminta tak. Sebab sebelum ni saya tengoklah dalam satu Twitter tu, screenshot dalam TikTok, yang perempuan ni mungkin budak-budak lah, budak-budak bercinta, dia meminta-minta kepada boyfriend dia dan bandingkan dengan dia punya ex dia. Contoh orang yang meminta-minta. Minta-minta ni tak dibenarkan dalam agama Islam. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud, Allah melarang kita untuk meminta-minta, yang mana kita boleh buat pun benda tu, kita boleh kerja tapi kita malas. Ciri ketiga ialah berkira. Untuk elakkan ni, kita kena tahulah orang tu macam mana. Contohnya kita jalan dengan dia, pandai tak hulurkan duit, tumpang kereta kawan tapi tak pernah pun nak bagi duit pergi kerja ataupun pergi kelas. Ataupun contoh duduk dekat rumah housemate tapi suka guna barang housemate, tak pernah pun sumbangkan apa-apa dekat rumah tersebut. Bakal pasangan hidup ni kita kena tahu seorang tu, kita kena kenal dia. Selain tu orang yang berkira ni dia tak ada rasa empati, dia cuma mengharapkan orang bagi hak diri dia, tak nampak pun tanggungjawab dia terhadap hak orang lain. Contohnya orang yang berkira ni dia tak pandai nak mengucapkan terima kasih, nak menghargai pasangan. Contoh kita dah berkenalan dengan dia tapi tak pernah menghargai apa yang kita buat. Dia cuma anggap tu tanggungjawab kau, tu kau kena buat. Dia seolah-olah macam mesin yang mana kita programkan buat satu benda, so mesin tu anggap okey buat satu benda, so anggap tu kerja dia, tak ada penghargaan. Selain tu juga Nabi ada ajar dalam satu hadis riwayat Tirmizi, yang mana kita digalakkan untuk mengucapkan terima kasih ataupun jazakallahu khairan kepada orang yang membantu kita. Setidak-tidaknya walaupun kita tak dapat bagi apa-apa pada orang lain, pada pasangan kita tu, sekurangnya kita boleh menghargai dia. Ada juga orang jenis berkira, dia anggap tu kau kena buat, tak mencapai objektif kahwinan tu.
Okey, yang terakhir ialah tak boleh bawa bincang. Yang mana bila kita nak cuba ajak dia berbincang satu perkara, rasa macam berat sangat ataupun tiba-tiba jadi defensif dan marah kita. Tengok dalam Twitter ni, yang mana dekat Twitter ni dia pun juga screenshot daripada TikTok bila seorang perempuan tu dia menjawab ada seorang lelaki ni dia tanya kalau perempuan tu tanya pasal rumah ataupun kewangan sebelum kahwin ni nampak sangat materialistik. Bila orang tu dah tunjukkan tanda-tanda macam tu, nampak sangat dia ni jenis macam tak boleh nak bincang perkara-perkara yang berat tau. Lepas tu nanti dia akan label kita materialistik lah apalah, padahal kita nak tahu zaman sekarang ni kita bukannya tahu orang tu apa status dia apa semua kan. So kita bertanya lah sebelum kita menyesal. So bila orang ada menunjukkan ciri-ciri macam ni, bolehlah kita elak daripada meneruskan hubungan tersebut. Sebabnya hubungan yang tak matang ni dia mengelak daripada berbual perkara-perkara yang berat, kurang selesa tetapi perlu untuk dibincangkan. Selain itu dari segi agama, Nabi dan isterinya suka berbincang. Contoh yang paling terkenal ialah apabila Nabi diberikan cadangan oleh Ummu Salamah ketika peristiwa Hudaibiyah, yang mana waktu tu sahabat yang ikut Nabi tu rasa macam sedih, rasa macam protes lah, tak nak ikut cakap Nabi. Dan Nabi pun buntu bila dia masuk jumpa Ummu Salamah, isteri baginda. Ummu Salamah pun memberi cadangan kepada baginda untuk buat je, iaitu membeli korban dan terus bercukur, tak payah cakap apa-apa pun. Sebab sebelum tu Nabi dah suruh tapi sahabat tak nak ikut sebab macam protes lah. So bila Nabi ikut cadangan Ummu Salamah ni, sahabat pun ikut lah. Okey, itu sahaja 4 ciri-ciri yang patut kita elak daripada menjadi pasangan kita. Sebabnya dalam hubungan ni, apa yang penting ialah berkahwin, mendirikan rumah tangga, dan objektif ialah antaranya supaya dapat mencapai kesejahteraan bersama pasangan kita tu. Kalau hubungan tu sendiri pun tak bahagia, buat apa nak kita teruskan? Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Jemput subscribe dan Assalamualaikum. Terima kasih.